Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan masuk kepada standard pembelajaran yang terakhir bagi bab 2 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, so dalam subtopik ini, dalam standard pembelajaran ini kita akan tengok masalah yang melibatkan pembahagian, pendaraban, penambahan dan penolakan bagi nombor dalam bentuk piawai. Okey, selalunya untuk menyelesaikan masalah ni kamu akan diberi satu situasi dan dalam situasi ini kamu perlu memahami masalah bagi situasi tersebut dan kamu perlu rancang strategi kamu dan kamu perlu tulis jalan kerja. Itu bermaksud kamu melaksanakan strategi dan akhir sekali kamu akan buat kesimpulan bagi jawapan yang kamu dapat. Okey. Okey, kemudian tengok contoh 14. Okey, kita tengok contoh 14. Okey, satu rim kertas. So ni situasi dia, situasi satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Okey, so kamu tahu dekat sini satu rim kertas. Satu rim kertas ada 800 helai kertas. Okey, ketebalan sehelai kertas adalah 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, sentimeter. So ini adalah maklumat yang diberi pada kamu. Okey, diberi jumlah ketebalan bagi n rim kertas yang sama ialah 225.6 cm. Hitung nilai n. Okey, satu rim kertas ada 800 helai kertas. Setiap helai itu ketebalannya 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. So diberi ketebalan, jumlah ketebalan bagi bilangan rim kertas yang kamu tak tahu berapa. Ini yang kamu nak cari. Berapa bilangan rim kertas? Satu rim ada 800 helai. So berapa bilangan rim yang boleh memenuhi ketebalan dia 225.6 cm. Okey. So point dia kat sini kamu nak cari berapa bilangan rim kertas. Okey. So memahami masalah, point yang pertama kamu perlu faham apa masalah dia. Okey, masalah dia maklumat yang dia bagi. Okey, maklumat yang dia bagi bilangan kertas dalam satu rim ada 800. Okey, satu rim ada 800. Ketebalan sehelai kertas 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Okey, so ketebalan n rim kertas. So ketebalan ni berapa rim tak tahulah berapa rim, tapi jumlah ketebalan dia adalah 225.6 cm. So yang kamu nak cari adalah berapa bilangan rim kertas yang boleh memenuhi ketebalan 225.6 cm. Okey, kemudian kamu kena rancang strategi. So dalam contoh ni dia bagi kamu tentukan ketebalan dulu. Kamu tentukan dulu ketebalan satu rim kertas. Okey, sebab apa? Macam mana kamu tentukan? Kamu boleh tentukan sebab dia dah bagi satu rim ada 800 helai kertas. Satu helai tebalnya 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. So kamu boleh carilah ketebalan untuk rim kertas itu. Okey, so nak laksanakan strategi. Ketebalan bagi satu rim kertas 800 darab dengan 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 ini adalah ketebalan bagi sehelai kertas. Okey, satu rim ada 800. Jadi 800 helai kertas itu ketebalannya, nak tahu ketebalan 800 helai kertas, kamu kena darab dengan ketebalan sehelai kertas. Okey, so dapatlah jawapan 7.52 cm. Okey, 7.52 cm. So masuk dalam kalkulator 800. Okey, tekan 800. Okey, tekan darab. Okey, buka kurungan. Tekan 9.4. Tekan eksponen yang EXP tu. Okey, pada kalkulator dia akan keluar E kat sini. Okey, tekan negatif 3. Tutup kurungan, tekan sama dengan. So, kamu akan dapat 7.52. Unitnya ikut yang atas ini adalah sentimeter. Okey, unitnya ikut yang atas tadi sentimeter lah. Okey, kamu dapat 7.52 cm. Okey, so untuk
ketebalan satu rim 7.52 cm. Jadi berapa jumlah rim? Berapa jumlah rim kertas yang mempunyai ketebalan 225.6 cm? Maka, ketebalan N rim kertas itu, yang dia bagi jumlah ketebalan tadi, iaitu 225.6 ini, bahagi dengan ketebalan satu rim kertas. Jumlah ketebalan rim bahagi dengan dengan ketebalan satu rim kertas. So, 225.6 cm bahagi 7.52 cm. Kamu akan dapat bilangan rim adalah 30. So bilangan rim kertas, so kesimpulan kamu boleh buat, bilangan rim kertas ialah 30. So maksudnya 30 rim kertas itu ketebalannya 225.6 cm. Boleh? So ini adalah cara bagaimana kamu selesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. So, bila menyelesaikan masalah ini, kamu kena faham dalam satu situasi ini, dia akan ada operasi darab, akan ada operasi bahagi. Mungkin juga akan ada operasi tambah dan juga operasi tolak. So, bergantung pada situasi dan kehendak soalan. Boleh? Next, kita tengok. So, untuk menyelesaikan masalah ini, kamu boleh tekan masuk kalkulator. Kalkulator akan bagi jawapan. Tapi tulisan dia mestilah kena tulis dalam bentuk piawai macam ni. Mesti dalam bentuk piawai tulisan je. Contoh 15. Contoh 15 pula. Situasi dia beri sebuah syarikat hartanah telah membeli sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak. Saya suka ingatkan di sini. Kamu dah belajar kan? Segitiga bersudut tegak ini, bila segitiga bersudut tegak ini, dia mesti melibatkan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So, dia dah bagi dah gambar rajah ni. Gambar rajah dah bagi. Soalan minta hitung nilai PQ. Ni. Nilai ni yang kamu nak hitung. Dalam meter. Dalam meter. Unit dia meter. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. So, jawapan kamu mesti dalam bentuk piawai. So, operasi yang kamu akan guna ini adalah operasi tolak. Operasi tolak kan? Sebab kamu bukan nak cari hipotenus. Kamu nak cari sisi yang bertentangan. Sisi yang bertentangan dengan hipotenus. Sisi yang bertentangan dengan hipotenus. So, nak cari sisi yang bertentangan dengan hipotenus, kamu mesti tolak. Sebab kamu belajar, kamu belajar C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sekarang kamu nak cari yang bertentangan. C dah ada. Contoh, katalah kamu nak cari A kat sini. So, kamu akan cari A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, operasi yang kamu akan guna adalah operasi tolak. Operasi tolak. Kita tengok yang A dulu. Kita tengok yang A dulu. Baru kita tengok B. Kita tengok satu persatu. Kita tengok yang A. So, poin dekat sini yang pertama, dia kata memahami masalah. Kamu faham dah masalah tadi? Segitiga PQR tadi, dia adalah segitiga bersudut tegak. So, kamu tahu dia mesti ada hipotenus. Dia melibatkan teorem Pythagoras. Dan kamu tahu QR dia adalah hipotenus. QR dah diberi. Yang kamu nak cari QP. Jadi strategi kamu akan hitung PQ itu menggunakan teorem Pythagoras. Menggunakan teorem Pythagoras. Di sini dah bagi kan. So PQ kuasa 2, kita akan guna rumus ni lah. PQ kuasa 2 sama dengan, ambil hipotenus tadi. 3.5 darab 10 kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2. Tolak 2.1 darab 10 kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2. Jadi M pun kuasa 2. Boleh, M pun kuasa 2 lah. Sebab M kali M. M kuasa 2 lah kan. Dia faktorkan M kat sini. Kemudian selesaikan.
3.5 darab 10 kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2. Yang ni kamu boleh guna kalkulator. Boleh guna kalkulator. Okey. 3.5 tekan masuk 3.5, buka kurungan 3.5 darab, ataupun tak perlu tekan darab. Tak perlu tekan darab ni, sorry. Okey, 3.5 tekan eksponen. Okey, dia akan bagi E. Eksponen ni EXP dalam kalkulator. Okey, tekan eksponen, tekan 2. Tutup kurungan kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Kuasa 2. Kalau kamu nak tekan yang X kuasa 2 tu pun boleh. Okey. Kemudian dah tekan. Okey. Sama dengan berapa? Tekan sama dengan. Okey. Kemudian masukkan. Okey. Terus tekan buka kurungan 2.1 eksponen 2 tutup kurungan kuasa 2. Tekan sama dengan. Jawapan akan bagi kamu 7.84 darab 10 kuasa 4. Okey. So, untuk dapatkan PQ, kamu kena punca kuasa 2 kan 7.84 darab 10 kuasa 4. M kuasa 2 tadi. So, jawapannya kamu akan dapat 2.8 darab 10 kuasa 2 meter. Okey. 2.8 darab 10 kuasa 2 meter. So, ini dalam bentuk piawai. Okey, dalam bentuk piawai. So, nak tekan kalkulator macam mana 7.84 ni? Okey, punca kuasa 2. Tekan dulu punca kuasa 2. Kemudian kamu buka kurungan. Tekan 7.84 darab 10. Sorry, eksponen. Dah harap je. Eksponen. Okey, klik eksponen. 4. Tutup kurungan, tekan sama dengan. Dia akan bagi jawapan 2.8 darab 10 kuasa 2. Okey, 2.8 darab 10 kuasa 2. Okey, next kita tengok B. Jika kos bagi 1 meter persegi tanah ialah RM45. Hitung jumlah kos tanah tersebut dalam RM. Okey, 1 meter persegi RM45. Jadi, berapa berapa dia punya jumlah kos tanah dalam ringgit Malaysia. So, kamu kena kira luas lah. Dia bagi segitiga bersudut tegak. So, kamu tahu luas segitiga. Okey, luas segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi, tapak dia adalah PR. Okey. Tapak dia PR. Okey. Masukkan tapak. 1/2 darab tapak. Ini tapak dia. Okey. Kemudian, darab tinggi. Tinggi dia. Tinggi dia yang kamu cari tadi kat sini. Yang ni tinggi dia. Okey. So, masukkanlah tinggi tu di situ. Okey. Tinggi. Okey. So, selesaikan. Kamu akan dapat 2.94 darab 10 kuasa 4 meter persegi. Okey, meter persegi. Okey, so kos tanah. Ni luas ni tadi. Luas darablah dengan RM45. So, dapatlah jawapan 1,323,000 kos tanah tersebut. Okey. Okey, boleh. So, untuk selesaikan masalah ni, kamu boleh tekan kalkulator. Okey, masuk dalam kalkulator, kira dan dapat jawapan, tulis. Tapi bila nak tulis atas ni, kamu kena dalam bentuk piawai lah. Macam ni, 2.1 kali 10 kuasa 2. Tu dalam bentuk piawai. Okey, ikut pada soalan. Dalam kes ini, soalan minta nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi, kamu perlu nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Yang ni tak perlu dalam bentuk piawai sebab dia harga tanah. Okey, harga mana ada bentuk piawai. Okey. Okey, so untuk latihan bagi standard pembelajaran ini, uji minda 2.2, okey, buatlah nombor 2. Okey, nombor 2. Itu saja. Nombor 2. Okey, jadi dengan berakhirnya standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai, maka habislah sudah bab 2. Okey, iaitu bentuk piawai. Okey, dan sekiranya ada masalah, bolehlah
mesej cikgu untuk tanyakan masalah yang kamu hadapi ketika kamu menyelesaikan soalan. Okey, setakat ini saja dulu. Kita jumpa lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum.